Cerita dia tipu ni tak ada sunat. Yang ni yang kadang-kadang orang duk confuse ni. Dia kata yang ni tipu sunat banyak. Yalah sebab nak cover line. Nak cover line. Bila dia sembang tu dia paling kemah. Itu tanda-tanda orang kaki bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang menonton Sembang Viral. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan saya bersama dengan Ustaz Ashraf Rizwan cakap pasal tipu, bohong. Bohong, tipu. Adakah bohong ni dia kurang sikit daripada tipu, atau tipu ni macam mana Ustaz? Saya rasa tipu dengan bohong lebih kurang sama. Ya. Sama ya. Cuma mungkin dalam bahasa Arab dia ada beza-beza sikit tau. Dia ada kadzib, dia ada helah, khida'ah, tauriyah. Dia lebih kurang macam ni lah. Bohong, ada yang mungkin nampak macam dia tak bohong tau, tapi dia kona-kona sikit, outer sikit lah. Ada juga macam tu. Ada juga dalam keadaan dia cakap benda betul, tapi dalam hati dia mungkin lain. Contohnya macam istilah kita panggil bahasa Arab tauriyah. Tauriyah ni macam ni. Contoh macam orang tanya, Datuk, pinjam duit Datuk. Datuk cakap, saya tak ada duit ni. Bukan bermaksud Datuk tak ada duit. Dalam hati Datuk nak cakap, Datuk tak ada duit sekarang. Padahal belakang ada duit lagi. Datuk tak bohong. Dia kona sikit. Macam Nabi. Nabi pernah sekali ada orang tanya waktu Nabi musafir dengan Abu Bakar. Orang tanya dekat Abu Bakar, siapa lelaki ni? Maka Abu Bakar cakap, yahdini sabil. Ini orang yang akan menunjukkan jalan. Dia tak mau beritahu lah itu Nabi. Takut-takut nanti orang tangkap. Waktu tu nak hijrah kan. Maka dia beritahu ini orang yang menunjukkan jalan. Orang tak kenal lelaki tu. Sebab orang dapat tawaran siapa dapat tangkap Nabi kan. Waktu itulah dapat satu konklusi hukum, dia tak bohong tapi dia kona sedikit. Dia nak niat dalam hati nak bagi tahu orang ini penunjuk jalan kebenaran, tapi dalam bahasa dia jawab orang ini penunjuk jalan. Dia kona lah sikit, orang cakap itu nama tauriyah. Jadi istilah bohong, tipu ni kita boleh katakan lebih kurang sama, cuma dalam bab-bab tertentu. Yang tu yang kadang-kadang orang tembul perkataan tipu sunat. Habis tipu sunat tu macam mana Ustaz? First kali kita kena faham. Tipu ni, cerita dia tipu ni tak ada sunat. Tak ada tipu sunat. Tak ada tipu sunat. Okey, yang dikatakan dibolehkan tipu ataupun diharuskan tipu, maksudnya kebolehan, bukanlah afdal. Kalau nama tipu sunat nampak macam dapat pahala. Tipu secara generalnya Datuk haram. Secara general asasnya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan di kalangan kami, kata Nabi. Banyak lagi lah, iyyakum al-kadhib. Jauhkanlah kamu daripada pembohong. Siapa yang berbohong, dia membawa kepada al-fujur. Dia akan mendidik diri kita untuk membuat maksiat. Siapa yang mendidik dirinya berbuat maksiat, mendidik bawa dirinya kepada api neraka. Dan banyak hadis sebut tentang tipu yang dilarang, tapi ada benda yang Nabi haruskan. Dan yang hadis masyhur lah, Ummi Kalsum pernah sebut dalam cerita tentang Nabi kata tidak dianggap seorang itu kadzib, seorang itu berbohong dengan sebab an yuslih bainan nas. Bila dia nak menyelesaikan pertelingkahan dua orang yang sedang bergaduh. Contohlah Datuk bergaduh dengan Direktur Amani lah, contohlah kan. Bergaduh dengan dia. Saya datang ke Amani, saya cakap, janganlah, Datuk tu bukan marah. Datuk ni dekat belakang ni selalu doa ke Amani. Dalam solat dia saya dengar. Contohlah, nak bagi tak bergaduh. Itu boleh. Berbohong atas sebab nak meleraikan pertelingkahan, itu diharuskan. Berbohong namanya dalam peperangan. Al-harbu khida'ah. Tapi ada syarat lah. Itu taktik lah kan? Berbohong. Iyalah, kalau dia tanya, belakang berapa pasukan tentera kamu? Takkan nak bagi tahu yang betul. Kan? Kena bagi tahu lah, belakang ada 1,000 je, padahal mungkin 3,000. Ataupun mungkin belakang tu 2,000 je, dia cakap ada 100,000. Sebab namanya strategi. Perang boleh tipu. Yang tak boleh tipu, nampak? Tipu ni nak bagi tahu kata syaratnya ketat, bukan senang-senang nak tipu. Walaupun dalam peperangan dibenarkan menipu, tapi dalam perjanjian peperangan tak boleh tipu. Macam kita hantar kita punya wakil delegasi diplomatik untuk bincang, tak boleh kita nak tipu. Datang sini, kami tak buat apa-apa, tiba-tiba kita bunuh, tak boleh. Dah buat perjanjian, dah tulis hitam putih dua-dua orang, tiba-tiba tipu, tak boleh. Tapi dalam strategi boleh tipu. Itu nama tipu yang dibolehkan. Dan yang terakhir, tipu antara suami isteri. Yang ni yang kadang-kadang orang duk confuse ni. Dia kata yang ni tipu sunat banyak. Yalah sebab nak cover line. Nak cover line. Tipu selagi mana tidak mengambil hak pasangan kita, dan mendatangkan kemudaratan bagi pasangan, maka tipu itu adalah diharuskan. Tambah-tambah mendatangkan benda yang lebih buruk selepas itu. Contoh, suami tanya isteri, sebelum daripada pernikahan, adakah kamu pernah melakukan hubungan
sulit dengan orang lain, contoh. Maka daripada dia jawab dan suami akan melenting dan berlakulah mungkin perceraian, maka dibolehkan untuk dia menipu. Sebab benda itu satu, suami tak boleh tanya. Tak perlu tanya. Itu Isteri pun tak boleh tanya. Isteri pun tak boleh tanya sepatutnya. Melainkan kalau kita kata dalam ketika pernikahan, itu cerita lain. Dan kalaulah kita tahu benda itu boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar, maka kita dibenarkan untuk menipu. Contohlah Datuk peminat ramai. Kan ramai peminat. Kadang-kadang kita tak minat dia. Orang minat Datuk. Datuk tak kacau apa pun, tapi dah orang tu minat. Tapi orang rumah Datuk ni jenis cemburu. Contoh. Bukan orang rumah saya tu, ni Ustaz. Orang rumah Ustaz pun jadi cemburu. Perempuan. Perempuan memang betul lah. Cemburu macam mana Ustaz? Macam orang rumah kita kalau cemburu kat kita. Kita ni bukanlah kita minat kat orang tu minat kat Datuk lah, contoh. Orang rumah ni bukan setakat Datuk pi like gambar orang perempuan tu. Orang perempuan tu like gambar Datuk pun dia marah. Jadi macam kacau betul. Itu dia panggil cemburu buta. Dia kena fahamlah suami dia kerja apa. Tapi Datuk, kita tengok juga pada pandangan isteri kita macam mana. Keadaan. Kan kita kan orang yang kalau boleh tu kita handle dengan baik. Tapi dalam keadaan macam ni, bila dia dah terlampau sangat, maka kita mungkin boleh ada ketikanya lebih baik bukan menipu. Saya ingat mungkin kita dipanggil sebagai tauriah macam tadi. Dia tak cakap habis. Kau jangan tanya banyak lah. Supaya tidak diperpanjangkan. Sebab tu dia tengok pada keadaan. Sebab kita kena pegang pada hukum asas. Tipu tak dibenarkan. Itu hukum asas. Itu benda paling basic. Melainkan ada sebab-sebab lain. Sebab itulah bila kadang-kadang macam ada isu orang cerita tentang dia nak kerja, tipu sijil vaksin. Macam sekarang Ustaz, tipu sijil vaksin. Macam tu berdosa Ustaz kan? Tipu sebab apa? Dia boleh menjangkitkan penyakit. La darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan kamu sendiri dan juga orang lain. Itu selfish. Kadang-kadang kita kata Allah itu peraturan kerajaan yang bukan peraturan Tuhan. Tidak. Sebenarnya kita ni ada sebahagian orang mungkin dia agak particular dalam benda ni. Dia sensitif. Kalau kata semua okey baru aku datang. Tiba-tiba ada orang bohong. Mungkin dia tak boleh terima. Jadi kalau boleh tu kita jujur. Sebab itulah Nabi pernah sebut at-tajir sadiq, orang yang berniaga contohnya. Kan macam kita cari rezeki kan. Orang yang berniaga dan jujur, sadiq, nescaya dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Kalau macam tu Ustaz, orang yang kaki kelentong lah kan. Kalau dah mula dengan menipu, dia dalam kehidupan dia akan datang, dia jadi satu macam habit dalam hidup dia. Dalam hadis Nabi, ada Sahih Muslim, Nabi sebut orang yang bohong akan membawa kepada keburukan, kemaksiatan. Kemaksiatan membawa kepada api neraka. Dan orang yang kerap berbohong akan dicop oleh Tuhan mati sebagai seorang pembohong. Sebab pembohong ni boleh digelar sebagai pembohong oleh Allah. Macam kita lah, kita nak letak apa? Contoh, kalau orang kenal sebagai seorang businessman, contoh. Lekat businessman. Kalau kata orang ni sebagai penjual emas, sebab memang dia ada kedai emas. Jadi kalau orang kaki bohong, Tuhan akan chop dia mati sebagai seorang pembohong. Jadi benda melibatkan pembohongan, dia boleh melekat dekat diri kita tu. Kalau hukum-hukum Allah bagi orang yang membohong, menipu ni di dalam neraka tu macam mana hukuman-hukuman yang dibayangkan Ustaz? Dia sebenarnya banyak ayat Quran, hadis cerita tentang keburukan orang menipu. Wailul lil mutaffifin. Dalam bisnes, dalam benda, banyak benda. Dia bersama dengan orang-orang munafik. Orang-orang innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang berada di bawah peringkat api neraka sekali. Sebab boleh membuatkan orang lain terpedaya, orang lain terzalimi. Sebab itulah kalau kita tengok pada benda ni, tipu-tipu sunat ni, kita jangan masyhurkan tipu sunat. Sebab kadang-kadang orang rasa macam tipu tu tak ada masalah. Sebahagian orang tu macam biasa. Sebab itu bila orang mula suka sembang-sembang, ada hadis Nabi menyebut orang yang kalau menyembang dia je menang. Dia menyembang dia saja betul. Dia menyembang dialah lebih atas orang lain. Orang lain semua diam. Bila dia sembang tu dia paling kemah. Itu tanda-tanda orang kaki bohong. Sebab tu kalau kita tu janganlah kurangkan bercakap, lebih kurang banyak bercakap, lebih kuranglah dosa kita. Sebab kadang-kadang bila kita cakap yang betul tak ada masalah, tetapi takut dibimbangi bila kita duk cerita sangat, lama-lama dia bawa jadi auta pula. Dia main kona-kona ke cerita lain pula. Last sekali bohong, dia rasa tak bersalah. Orang yang suka bohong, dia akan rasa satu hari bohongnya tu tak bersalah. Dia rasa biasa lah. Insan yang dihormati di atas muka bumi ini bersama kita masyarakat keluarga adalah mereka yang menjaga akhlak mereka. Perbuatan kelentong, menipu, membohong, ini adalah dalam satu kategori yang sama. Kalau kita mengamalkan sifat-sifat yang begini, apakah didikan yang kita berikan kepada kaum keluarga kita yang sedang membesar dan akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini? Adakah akhlak ini yang harus kita tinggalkan kepada mereka? Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tak puas hati, Sembang Viral, kita PM to P. Terima kasih Ustaz.